Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Alhamdulillahil qail Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa jahada bi jihadihi ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah wa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa wa taqul ya ulil albab la'allakum tuflihun. Sudah jemaah yang dirahmati Allah, seberpesan diri saya dan semua yang hadir, marilah sama-sama kita meningkatkan takwa kepada Allah. Di saat mana negara sedang berdepan dengan ujian, bahkan seluruh dunia berdepan dengan ujian yang sedang melanda wabak penyakit COVID-19 yang dianggap satu malapetaka atau ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Taala, "Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Berlakunya kerosakan sama ada di daratan ataupun di lautan disebabkan tangan-tangan manusia. Tangan-tangan yang rakus tidak mempedulikan dosa pahala, tangan-tangan yang tidak mempedulikan halal haram, tangan-tangan yang tamak di atas muka bumi hingga melakukan sesuatu perkara di luar batas-batas kemanusiaan yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengirim kepada kita bala-bala tentera Allah, wa junudun lam tarawha, tentera Allah yang tidak boleh dilihat oleh mata kasar manusia, menyerang hampir seluruh
sama ada yang baik, yang soleh atau yang fasik, yang jahat, sama ada pemimpin atau di kalangan ahli rakyat biasa, orang kaya dan miskin. Benarlah firman Allah Ta'ala, wattaqu fitnatul la tusibanna allazina zalamu minkum khassah. Hendaklah kamu takut bencana Allah bila mana dia menimpa, dia tidak akan hanya kena pada orang zalim di kalangan kamu sahaja. Maka oleh kerana itu, marilah sama-sama kita mengambil iktibar, mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon keampunan pada Allah. Kerana sebagaimana disebut dalam banyak hadis bahawa bala Allah turunkan murka Allah pada manusia kerana dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia, sama ada manusia tidak mempedulikan pantalangan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas sebaliknya. Al-Hafiz Ibn Katsir rahimahullahu ta'ala mengisahkan peristiwa yang berlaku pada tahun 478 Hijrah, di antaranya suatu wabak malaria dan wabak ta'un yang telah melanda negara-negara Islam pada waktu itu. Di antaranya berlaku di Syam, di Iraq, dan bahkan berlaku di Hijaz, semenanjung tanah Arab, dengan kematian yang mendarat tiba-tiba, jumlah kematian yang sangat ramai. Lalu binasalah binatang-binatang di gurun-gurun turut mati kena wabak penyakit tersebut. Haiwan-haiwan ternakan banyak yang mati menyebabkan kekurangan susu dan kekurangan daging di pasaran pada waktu itu. Bersama dengan malapetaka yang berlaku itu, tiba-tiba berlaku pula satu peperangan yang besar di antara ahli sunnah wal jamaah dengan Syiah Rafidah yang menguasai tanah haram, bahkan menguasai Mekah pada waktu itu, mengambil Hajar Aswad dan memecahkan Hajar Aswad, melarang umat Islam menguat datang mengerjakan ibadah haji pada waktu itu, yang menyebabkan bala bencana turun secara berluasa, hinggalah Allah Subhanahu wa Ta'ala mendatangkan korban yang banyak nyawa pada waktu itu. Sama ada kerana peperangan berlaku di antara ahli sunnah wal jamaah dengan Syiah Rafidah. Demikian juga pada berlakunya tiupan angin yang panas di padang pasir-pasir yang menyebabkan banyak pohon-pohon kurma yang mati. Dan berlaku pula kemudiannya halilintar berterusan berminggu-minggu yang menyebabkan orang ramai menyangka kiamat telah hampir tiba pada waktu itu. Alhamdulillah, pada tahun tersebut Khalifah Abbasiyah Al-Muqtadi bi Amrillah telah membentukkan satu surat rasmi ke seluruh dunia Islam. Yang pertama, supaya menghidupkan kembali perintah amar ma'ruf dan mencegah yang munkar, yang menjadi asas bagi kekuatan orang yang melakukan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Yang kedua, meletakkan tanda atau pakaian khusus kepada golongan kafir zimmi, supaya dikenakan pakaian bagi membezakan di antara mana orang Islam dan mana orang bukan Islam. Kerana orang bukan Islam ada haknya yang dijamin oleh negara Islam, dan orang Islam ada kewajipannya yang kita mesti pelihara. Pada waktu itu juga Khalifah mengarahkan pusat-pusat hiburan yang melampau, yang melanggar batas-batas syarak, yang tidak peduli dosa pahala dimusnahkan, ditutup seluruhnya. Dan Khalifah kemudiannya meminta supaya arak dikawal peminumannya, tidak berluasa dalam masyarakat, dan mereka yang buruk perangainya, yang boleh mengundang bala Allah, hendaklah diambil tindakan, sama ada dikeluarkan atau diambil pelbagai tindakan yang lain. Alhamdulillah, beberapa waktu kemudiannya setelah dikuatkuasakan arahan Khalifah Abbasiyah itu, kita menyaksikan bagaimana wabak tadi hilang sedikit demi sedikit dan negara kembali semula dalam keadaan yang harmoni. Semoga Allah merahmati Khalifah pada waktu itu yang melihat bahawa musibah dalam dua bentuk. Yang pertama, dia merupakan ujian pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka marilah kita sama-sama minta ampun pada Allah, bertaubat pada Allah, sembahyang sunat taubat, minta ampun pada Allah. Walaupun mungkin tidak kena pada kita, atau mungkin kena pada saudara mara kita, marilah sama-sama kita minta ampun. Mudah-mudahan Allah pelihara negara kita daripada wabak yang payah untuk dikawal. Yang kedua, di waktu yang sama, kita mesti didik masyarakat supaya menjadi warga negara yang berguna, supaya dia tahu tanggungjawab dengan negara, tanggungjawab dengan Allah Ta'ala, dengan manusia. Kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita hamba Allah dengan tanggungjawab yang berat, tanggungjawab khalifah, yang pada awalnya Allah Ta'ala offer pada langit bumi, gunung ganang yang besar pada kita. Langit, gunung ganang, bukit bukau tidak mampu, tidak menerimanya, lalu manusia menerima tanggungjawab tersebut. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati kita dan menjadikan himpunan kita sebagai himpunan berkatinya,
inilah besar hikmah Allah Ta'ala di sebalik setiap musibah. Maka ada pengajaran yang boleh jadi Allah Ta'ala ingin supaya kita sentiasa merampakkan diri mendekati dengannya. Walaupun kita ada pakar-pakar perubatan, walaupun ada doktor-doktor dan sebagainya, di waktu ini tidak ada sepihak, tidak ada mana-mana pihak yang boleh menjamin dia bebas daripada serangan wabak tersebut. Semoga Allah pelihara kita semua. Semoga Allah pelihara perkampungan kita, dalam negeri dan negara kita, insya-Allah. Barakallahu li wa lakum bil Qur'an azim wa nafa'ani wa iyyakum tilawatahu innahu hamidun majid. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad Nabi Ummi wa ala alihi wa ashabihi tahirin wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi dirahmati Allah, waktu mustajab doa antara waktu khatib duduk atau duduk, perbanyakkan doa pada waktu ini. Yang kedua antara azan dan iqamah, perbanyakkan doa pada waktu ini. Yang ketiga pada waktu hujan awal-awal mula turun. Yang keempat waktu dalam musafir. Yang kelima waktu kita dalam musibah. Nabi SAW mengajar kita supaya kita membanyakkan doa, minta perlindungan pada Allah sebagai firman Allah Ta'ala, supaya kita sentiasa minta perlindungan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa as-sami'ul 'alim. Nabi sallallahu suruh kita baca 3 kali waktu pagi dan 3 kali pada waktu petang, hingga baginda menyebut sesiapa yang baca zikir ini 3 kali pada waktu pagi dan 3 kali pada waktu petang, nasihat Allah Ta'ala akan mengelak daripadanya musibah yang menimpanya, sama daripada atas atau bawahnya, kiri dan kanannya. Dan sabda Nabi sallallahu dalam hadis yang lain, sesiapa yang baca zikir ini 3 kali di suatu tempat yang baru ia sampai, nasihat Allah Ta'ala elakkan musibah selagi mana dia berada di kawasan tersebut. Di antara amalan yang baik ialah menggunakan sanitizer pada setiap waktu. Dan kita harus memahami bahawa situasi berkumpul beramai-ramai di waktu ini tidak digalakkan sama ada oleh kerajaan atau oleh syarak sendiri. Sebagaimana arahan Sayyidina Al-Khattab radhiyallahu anhu Nabi pada para sahabat, sekiranya kamu menghampiri satu kawasan ditipu musibah, yang ada dalam kawasan tersebut jangan keluar, yang belum masuk jangan masuk. Hingga Sayyidina Al-Khattab membatalkan hasrat beliau untuk pergi ke Syam, kerana pada waktu Syam ditimpa musibah penyakit tamu. Mudah-mudahan kita semua dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan marilah kita membanyakkan ucapan selawat dan salam sebagaimana perintah Nabi, perintah Allah Ta'ala Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Radhiyallahu anil khulafa'ir rasyidin an baqiyatus sahabati ajma'in wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa rada'na ma'hum ya arhamar rahimin. Allahumma fil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wal ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, pelihara negara kami ya Allah, peliharakan negeri kami dan diri kami ya Allah daripada wabak bencana yang sedang menimpa ini ya Allah. Peliharakanlah seluruh ahli keluarga kami, sahabat-sahabat kami, jarakan kami dan rakyat seluruhnya ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkaulah yang melindungi dan Engkaulah yang menutupi. Ya Allah, Engkaulah yang menggerakkan segala awan yang bergerak, Engkaulah yang menggerakkan segala cakrawala di langit dan di bumi, dan Engkaulah juga menggerakkan segala angin dan awan. Engkau juga menggerakkan segala kuman penyakit, Engkau yang menghentikannya dan menggerakkan ya Allah. Kepada mungkin mohon keampunan agar Engkau ampunkan segala dosa-dosa kami ya Allah. Dosa-dosa kami menyebabkan turunnya bala bencana ya Allah. Dosa-dosa isteri kami dan anak kami ya Allah. Dosa jiran tetangga kami ya Allah. Mungkin ada dosa-dosa di kalangan kami yang menyebabkan tipu bala pada kami, atau tipu musibah, atau kekurangan teknikal yang ada pada kami yang menyebabkan berlaku bencana-bencana tersebut ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan rahmat yang maka kami mohon keampunan-Mu agar kami melindungi kami seluruh negara ini ya Allah daripada wabak bencana tersebut. Allah wa idillahumma bi taufiq wal hidayah wa sihhat was salam
Malikina kebawdi yang maha mulia Sri pada kebaginda yang bertuah agung Sultan Allah Al-Adil Al-Mustafa Billah Syah Ibn Al-Khum Sultan Haji Ahmad Syah Al-Mustahini Billah. Wa kazalika kebawdi yang maha mulia Sri pada kebaginda Raja Permaisuri Agung Tuanku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah binti almarhum Mutawakkil Al-Mutawakkil Allah Sultan Iskandar Al-Hajj. Allahumma rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wa ansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma ansur al-islam wal muslimin. Allahumma ansur al-islam wal muslimin. Allahumma azil asy-syirka wal kafirin. Allahumma dammir a'da'aka a'da' ad-din. Allahumma ansur juyushal muwahhidin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha 'azim yazkurkum was'aluhu